Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Oleh sebab korang suka cerita seram dari aku, so hari ni aku nak cerita seram lagi, biar korang takut sampai korang susah nak tidur malam. Untuk video kali ni, aku ada beberapa kisah seram yang aku nak share dengan korang. Tapi sebelum aku continue kepada cerita seram kita, aku ada good news untuk korang. Kepada sesiapa yang teringin nak baju limited edition Nina Story, boleh dapatkan di Shopee Gerobok Jajan. Hari tu ramai yang beritahu aku tak sempat nak order sebab belum gaji dan sebagainya. So aku order lebih dalam 20 helai dan aku akan letak kat Shopee. Jadi yang nak baju Nina Story, korang boleh dapatkan di Shopee Gerobok Jajan. Jangan risau, kain baju jenis jersey microfiber ni jenis yang sejuk dan selesa dipakai. Saiz pun random dan tak banyak, cepat-cepat dia dapat. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang pertama ni terjadi di highway Pantai Timur. Jadi ada satu family yang baru turun dari Cameron nak ke Kota Baru, Kelantan. Tapi last minute diorang cancel plan dan nak balik ke rumah terus je di Terengganu. Diorang turun dari Cameron dalam pukul 5 petang macam tu. Kalau turun malam, nanti lagi lewat lah diorang ni akan sampai ke rumah. Lagipun kalau nak turun waktu malam, jalan dekat situ agak gelap sikit dan agak berbahaya. So dalam around pukul 8 malam macam tu, diorang pun stop lah dekat Gua Musa untuk makan. Sebenarnya ni adalah kali pertama diorang lalu jalan ni. Satu family tadi adalah suami isteri dan juga 3 orang anak kecil. Okay, bila nak teruskan perjalanan tu, jadi si suami ni pun buka lah maps. Yalah, sebab tu kan first time dia sampai dekat situ, jadi dia memang tak tahu jalan dekat sana. Kemudian sampailah dekat satu persimpangan yang nak menghala ke Tasik Kenyir. Sepanjang perjalanan tu memang gelap dan kiri kanan hutan. Kalau tengok dekat luar tingkap kereta memang tak nampak apa-apa. So si suami ni just drive je dan dia pandang ke depan. Masa tu memang tak ada sebiji kereta pun yang berselisih dengan diorang. Lepas tu pula ditambah lagi dengan kabus yang tebal, lagilah si suami tadi susah nak drive kereta. Jadi dia terpaksa dekatkan diri dia dengan cermin depan supaya dia boleh tengok jalan. So dia pun terpaksa lah drive slow, dah macam lori bawa batu je. Tak lama lepas tu barulah diorang berjumpa dengan sebiji lori dan juga Hilux. So suami isteri tadi macam lega sikit lah, at least dekat situ bukan diorang je ada, dan ada lagi manusia lain dekat atas jalan raya tu. And then Hilux tadi tu pun potonglah lori tu. Biasalah lori ni kan slow sikit, jadi bila Hilux tu potong, dia pun potong jugalah lori tadi. Lepas tu Hilux tu terus pecut dan tinggalkan diorang dekat belakang. Tapi dia tak boleh pecut sebab keadaan terlalu gelap. Lagipun dia tak nak ambil apa-apa risiko disebabkan masa tu kan dia bawa family, ada anak kecil. So dia pun terpaksalah memandu secara perlahan dengan berpandukan line putih dekat tengah jalan tu. Masa tu anak lelaki dia belum lagi tidur tau. Tiba-tiba anak lelaki dia tadi tu cakap macam ni, "Bi, Fani main dengan hantu." Terus berdiri bulu roma dia. Korang bayang lah, dah lah kiri kanan gelap, kawasan hutan tak tahu dekat mana, tiba-tiba anak dia pula cakap macam tu. Dia tak tahu sama ada isteri dia yang kat sebelah tu dengar atau tak anak diorang cakap macam tu. Masa tu si isteri ni dah tukumat kamit, dah baca macam-macam doa. Jadi disebabkan dia tak nak layan perasaan takut dia dan dia tak nak lah fikir apa yang anak dia kata, dia pun suruhlah anak dia tidur cepat-cepat. Dan pada masa inilah si suami tadi telah diganggu. Tiba-tiba dia nampak macam ada bayangan muka orang dekat cermin pandang belakang. Terus dia berdebar-debar sebab dia terkejut sangat. Tapi dia try cool dan baca apa yang patut sebagai pelindung diri dia. Lepas tu dia pun startlah berborak dengan isteri dia untuk hilangkan rasa takut. Sebenarnya isteri dia pada masa tu pun dah takut macam dia tau. Gila tak takut dengan kabus tebal, gelap, kiri kanan hutan tak nampak apa-apa, seram kot. Dekat sini si suami tadi dah nampak bayangan pelik-pelik tau. Dia ternampak macam ada bayangan orang. Bulu roma dia tak payah cakap lah, semua dah berdiri. And then si suami tadi dia nampak ada satu bayangan hitam setinggi pokok kelapa guys. So dia syak, okay, tu mesti si raya tu tengah ngusik dorang. Dia pun tak berhenti berzikir dan baca ayatul kursi. Sampai je dekat kawasan pokok kelapa sawit, dia nampak ada satu lagi guys. Benda tu duduk atas pokok kelapa sawit dan macam nak terbang ke arah dorang. Jadi si suami ni dia terkejut, dia terus tekan brake kereta. Tapi dia beritahu dekat bini dia sebenarnya dia nak avoid lubang. Takkanlah dia nak cakap benda betul kan. Lagilah cuak si isteri dia tu. Malam tu dorang memang kena kacau kau-kau punya. Ada part yang mana dorang sampai dekat satu simpang. Si suami tadi sebenarnya hampir terbabas ke jalan yang lain. Sebabnya dia nampak jalan tu menghala ke kanan, tapi sebenarnya jalan tu menghala ke kiri. Tapi si isteri tak perasan apa yang terjadi masa tu. Si suami tadi memang dah sumpah yang dia takkan lalu lagi jalan tu. Jalan yang diorang lalu tu adalah kawasan yang berbukit dan sangat gelap. Laluan pula makin teruk, ada lubang sana sini. Jadi banyak kalilah kereta diorang ni telah terjun dalam lubang. Sepanjang perjalanan diorang sebenarnya diperhatikan oleh sesuatu. Isteri dia ada nampak macam ada seseorang yang tengah bertenggek dekat tepi jalan tau. Tapi alhamdulillah akhirnya diorang ni selamat sampai ke rumah. Kalau korang ada kisah seram semasa korang on the way nak ke mana-mana je, just drop your cerita dekat komen bawah, okay? Jadi kita akan sambung pula kepada cerita seram yang kedua.
Kisah yang kedua ni pula terjadi kepada sepasang pengantin yang nak photoshoot dekat luar. Kejadian ni terjadi di Kelebang, Melaka sekitar tahun 2015. Setahu aku sekarang ni kawasan tu dah tak ada dan tak dibenarkan masuk lagi dah. Jadi lepas bersanding pada petang tu, diorang decide untuk pergi photoshoot dekat Kelebang. Masa sampai tu memang tak ada apa-apa yang terjadi. Ramai yang dekat situ tengah photoshoot juga. Sampailah pada waktu senja, penjaga dekat situ datang dekat diorang dan minta diorang keluar dari situ secepat yang mungkin. Time ni pula ada masalah lain pula yang muncul, yang mana kereta bridesmaid tersangkut dalam pasir. So diorang terpaksalah tolak kereta tu supaya kereta tu dapat jalan. Nasib baiklah dekat situ ada orang lelaki juga yang boleh tolong tolak kereta diorang. Keadaan semakin gelap dan diorang pun cubalah untuk mencari jalan keluar dari situ. Tapi yang peliknya diorang tak jumpa jalan keluar sebabnya keadaan dah terlalu gelap. Husband pengantin tu pula main bedal je hala tuju. Dia tekan je mana dia nak pergi sebab dia tak tahu nak ke mana. And then diorang stuck sekali lagi yang mana tayar diorang terbenam dalam pasir. Keadaan sekeliling memang gelap dan tak nampak apa-apa melainkan lampu kereta dan juga torchlight. So diorang pun bukalah lampu tinggi dan horn banyak kali sebab diorang nak minta tolong in case ada orang nampak diorang ke. Dengan horn tu diorang akan datanglah rescue diorang ni. Lepas tu diorang nampak ada sebiji motor lalu dekat situ. So diorang pun panggil lah, abang dekat sini abang. Top motor tadi tu dia patah balik. Macam tak nampak diorang yang ada dekat situ. Masa ni diorang dah fikir bukan-bukan tau. Kenapa orang tu tak nampak diorang? Kenapa abang tu tak dengar ke diorang ni panggil? Sedangkan motor tu dengan diorang tu memang dah dekat dah. Tiba-tiba ada someone yang datang, iaitu seorang lelaki yang macam Bangla sikit rupa dia. Tak tahulah mana datangnya mamat tu tiba-tiba tegur diorang. Jadi lelaki tadi tu pun tanyalah diorang sebenarnya diorang ni ada masalah apa. Diorang pun cakap lah yang tayar kereta diorang stuck dalam pasir. Tapi lelaki ni dia macam tak banyak cakap lah. Sepatah orang tanya, sepatah dia jawab. And then dia pun katalah, oh okay, korang ni salah jalan sebenarnya. Patutnya nak keluar, korang kena buat pusing bulat macam tu. Lagilah diorang ni rasa pelik. Pusing bulat macam mana pula kan? Kawasan tu kan luas. Masa diorang tengah stuck dekat sana, diorang try jugalah call family diorang ataupun kawan-kawan yang ada dekat rumah sana. Jadi diorang yang dekat rumah sana tu pun call geng-geng pengantin ni, tapi tak dapat juga. Jadi macam masing-masing tengah call tapi tak dapat. Bila masuk azan isyak, barulah geng-geng yang dekat rumah sana tadi tu dapat jumpa pengantin tadi. Masa diorang tengah tunggu nak keluar tu, tiba-tiba ada satu kereta yang dinaiki oleh seorang lelaki yang berbangsa Cina yang bernama Mr. Fred datang dekat diorang. Jadi dia pun tanyalah diorang, korang buat apa dekat sini? Lepas tu bila dia tahu cerita yang diorang ni stuck dekat situ apa semua, dia tanya pula, kenapa korang tak azan je masa kena? Lepas tu diorang pun macam terfikir, betul juga kan, kenapa kita orang tak terfikir nak azan kan? Mungkin masa tu diorang tengah blur kot, jadi macam tak tahu nak buat apa. So Mr. Fred tadi ni pun tolonglah diorang tarik kereta keluar daripada pasir tu. Rupanya tempat yang diorang stuck tu dengan jalan yang ada lampu memang tak jauh. Tapi yang peliknya, tak ada siapa yang nampak diorang dekat situ. Masa diorang kena sorok tu, diorang nampak jalan yang berlampu tu memang jauh dengan diorang. Padahal dekat sangat. Lepas diorang dah berjaya keluar dari situ, ada seorang brother yang naik motor ni datang dekat diorang. Dia pun katalah yang dia memang tengah cari diorang ni tapi dia tak jumpa. Lepas tu geng-geng ni pun katalah yang diorang memang nampak abang tu. Tapi bila diorang panggil, abang tu patah balik. Tapi abang tu memang kata yang dia memang tak nampak langsung diorang. Sebab tu lah dia patah balik. Diorang sampai rumah dalam pukul 11 malam macam tu. Dah sampai rumah, pengantin ni pun masuklah bilik dia untuk mandi. Masa dia tengah menghadap cermin nak buka tudung tu, tiba-tiba dia terdengar macam ada suara orang tengah menangis. Bunyi dia memang sayu sangat. Dia pun macam, suara siapa ni? Dia pun buka lah pintu, dia tanya siapa-siapalah yang dekat luar tu. Dia tanya siapa yang nangis. Tapi diorang kata, mana ada siapa nangis? Lepas dari kejadian tu, barulah diorang tahu yang diorang ni sebenarnya telah disorok oleh bunian. Dan tempat yang kereta diorang stuck tu sebenarnya tak ada pasir pun. Kat situ tanah biasa je. Dah tu macam mana tayar kereta diorang boleh stuck dalam pasir? Kisah ni terjadi kepada seorang petugas kesihatan yang dah berkhidmat selama 40 tahun. Jadi pakcik ni merupakan ayah kepada Puan Syeda. Pakcik ni memang ada banyak kisah seram yang dia pernah alami, terutamanya dekat bahagian postmortem. So selama dia bertugas dekat hospital, macam-macam department dia pernah bertugas. 10 tahun terakhir sebelum dia pencen, dia telah ditempatkan di unit postmortem. Tapi ni request pakcik tu sendiri. Mungkin dia nak pengalaman yang lagi ekstrim sebelum dia pencen. So dia pun telah ditempatkan di sebuah hospital di Pantai Barat Semenanjung. Jadi bila sebut je postmortem, kita akan tahu yang orang yang bekerja dekat situ ada kaitan dengan mayat. Jadi bila bekerja di bahagian yang melibatkan dengan mayat, kadang-kadang tu bila diorang balik ke rumah, bau mayat tu lekat dekat baju diorang. Kadang tu ada jugalah yang mandi dulu sebelum balik, tapi bau tu still lagi melekat. Sampaikan si pakcik tadi ni terpaksa mandi dengan air limau, barulah dibenarkan masuk ke dalam rumah. Dan ada kalanya baju yang diorang pakai tu kena bakar untuk mengelakkan terkena badi mayat. 2 tahun pertama pakcik ni join bahagian postmortem, memang tak ada apa-apa pengalaman seram yang terjadi. Masuk je tahun ketiga, pakcik ni tak dapat lupakan pengalaman yang dia telah diganggu dan juga beberapa pengalaman yang dia tak akan lupakan sepanjang hayat dia. Pada satu hari, pakcik ni telah ditugaskan untuk ke highway sebab ada aksiden dekat sana. So aksiden tadi tu melibatkan sekumpulan mak rempit. Masa tu dah lewat pagi dah, dalam pukul 1 pagi macam tu. Keadaan jalan raya dipenuhi dengan serpihan motosikal, darah dan juga anggota badan manusia yang bersepai. So dia pun kutiplah sisa daging orang tadi tu untuk dibuat postmortem. Setakat tengok perut terburai, isi bersepai ni adalah benda biasa buat pakcik tadi. Masa dia tengah kutip daging tu, tiba-tiba kecoh dekat situ. Ada seorang mak rempit ni masih lagi hidup. Yang ngeri tu, badan dia just tinggal separuh tau, separuh lagi dah hancur. Isi perut dia tu semua dah
terburai dah kat atas jalan raya. Mak Rempit tu bangsa Melayu, usia dia pun masih lagi muda dalam 20-an macam tu. Jadi diorang pun datanglah dekat dia dan bisik kat telinga dia untuk mengajar mengucap. Sebab diorang masa tu memang dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Keadaan dia memang dah sangat-sangat teruk. Dia memang dah tak ada harapan dah nak hidup sebenarnya. Masa diorang duk ajar dia mengucap tu, dia tak nak mengucap tau. Tapi dia minta rokok dekat diorang. Diorang pun macam, dah ajar dekat macam ni pun kau minta rokok ke? Diorang sebenarnya macam terkesima jugalah bila mamat tu minta macam tu. Tapi budak tu memang tak berhenti minta rokok. Siap carut lagi dekat diorang ni bila diorang kata diorang tak ada rokok. So diorang pun macam, tak apalah, kita bagi je lah rokok dekat dia ni. Kita anggap je lah ni adalah permintaan terakhir dia. Yang ngeri tu bila dia sedut je rokok tu, bergerak-gerak ni isi dia yang bersepai tu. And then paru-paru dia meluncur keluar daripada bahagian bawah ni, ngelongsor dekat atas jalan raya. Apa lagi melompatlah diorang ni sebab takut terpijak paru-paru dia. Akhirnya budak tadi tu pun meninggal tanpa sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dengan keadaan macam ni. Start dari kejadian ni jugalah pakcik ni dah tak pernah lagi hisap rokok sebab dia dah trauma sangat. Pakcik ni juga pernah bagi statement dekat mahkamah pasal postmortem yang melibatkan kes jenayah. Pernah dulu pakcik ni handle satu kes yang mana si perompak ni mati kena tembak dengan polis. So pada malam tu dia terpaksalah bedah siasat mayat perompak tu. Masa dia tengah potong badan dia, tiba-tiba tangan mayat tu genggam tangan pembantu pakcik tu. Tunggu apa lagi, dia pun terjerit lah sebab terkejut. Tapi pakcik ni steady je sebab benda tu kadang-kadang benda biasa. Yang mana anggota mayat ni akan jadi kejang lepas beberapa jam dia meninggal. Jadi keras macam tu. So maybe masa dia tengah potong ke apa tu, dia macam ada reflect lah. Puas pakcik ni cungkil, tarik, tapi tak boleh juga. So pakcik ni pun terpaksalah potong ibu jari mayat tu. Jadi nak potong ni dia kena teliti sebab pisau tu terlalu tajam. Tengah duk syok potong tu, pakcik ni melompat terkejut. Sebab apa? Sebab mata mayat tu terbuka dan kepala dia toleh tengok pakcik tu. Gila seram weh. Yang pembantu pakcik ni dah nak menangis dah masa tu. Kalau ikut logik term sains lah kan, patutnya mayat tu dah kaku, tak boleh nak bergerak pun. Ini tak sekali dengan kepala dia tengok pakcik tu. Time ni diorang berdua memang dah kalut. Dan kawan pakcik tu memang dah terjerit-jerit dah sambil tarik tangan dia. Lepas sentap tangan dia tu beberapa kali, barulah tangan dia terlepas. Diorang pun apa lagi, kelam kabut lah lari keluar dari bilik mayat tu. Lepas tu pakcik tadi ni terfikir, maybe perompak tadi ni dia adalah penyakit dadah. So dia sebenarnya tak mati lagi. Jadi mungkin jantung dia tu berdegup perlahan sebab dia ambil dadah tadi. So orang akan fikir dia dah mati tapi sebenarnya tak. Dulu pernah ada kes dekat luar negara, Mak Gian ni kena tanam hidup-hidup. Diorang fikir dia dah mati tau, tapi sebenarnya tak, disebabkan bila dia ambil dadah yang banyak kan, jadi jantung dia tu berdegup perlahan. Jadi bila pakcik tu terfikir macam tu, dia pun macam dia ni hidup lagi kot. So diorang decide untuk pergi ke bilik mayat tu dengan beberapa orang doktor lagi untuk check keadaan mayat tadi. Sampai je dekat bilik mayat, diorang tak nampak pula mayat tu dekat atas tu dah hilang pula. Rupanya mayat tu ada je terbaring dekat tepi tu, cuma diorang tak nampak. So bila doktor check apa semua, okey sah, dia ni memang dah meninggal. Tak ada kesan dadah dalam darah dia. So okey, confirm dia memang meninggal, dah boleh teruskan postmortem. Jadi pakcik tadi tu macam lega sikit lah. Dia bedah orang yang dah mati, bukan orang yang hidup. Ada satu cerita lagi yang mana pakcik tadi dia kena handle orang yang mati digantung. So bila orang tadi tu dah meninggal, dia orang akan bawa mayat tadi tu ke bilik mayat dan barulah pakcik ni akan jalankan tugas dia. Masa ni dia first time tahu handle mayat yang mati kena gantung. Tapi mula tu dia tak fikir apa pun. Maybe tak ada apa-apa lah kot kan, sebab dia pernah tengok yang lagi ngeri dari tu. Bila dia buka je beg hitam tu, punyalah dia terkejut sebabnya mata mayat tu terkeluar sampai dia kena masukkan balik ke dalam soket. And then lidah dia tu terjelik keluar. Lepas tu pakcik tu gulung-gulung, dia masukkan dalam mulut orang tu dan diikat dengan kain. Macam tu lah, diikat daripada dagu ni, kepala diikat macam tu lah supaya mulut dia tak terbuka dan lidah dia pun terjelir balik. Jadi lepas dah selesai semua urusan, arwah ni pun dimasukkanlah ke dalam peti mayat. So just tunggu family arwah lah untuk datang tuntut mayat dia. Pejabat urusan bilik mayat ni pula bersebelahan dengan bilik mayat. Pada masa tu dalam office tu ada 3 orang, termasuklah pakcik tadi. Masa tengah duk buat report tu, diorang terdengar macam ada orang tengah menangis non-stop. Mula tu diorang macam, okey aku dengar, kau dengar, okey aku pun dengar juga. Tak apalah, kita hiraukan je, kita buat je kerja kita sebab kita tak kacau dia. Tapi makin lama diorang tak senang duduk sebabnya benda tu menangis non-stop. So diorang ni macam a bit terganggu juga. Tapi pakcik ni kata tak apalah, kita buat je kerja kita, nanti dah settle kita balik. Lepas dah habis kerja diorang pun nak keluar lah dari situ. Office ni paling hujung tau. So kalau diorang nak keluar dari situ, diorang ni kena lalu depan bilik mayat. Jadi masa diorang lalu ni, pakcik ni pun macam rasa curious, nak pergi tengok, nak pergi check apa benda yang duk menangis dekat dalam bilik mayat tu. So dia pun mengendap lah dekat cermin pintu dan dia nampak ada seorang lelaki tengah bogel meratap depan salah satu peti mayat. Peti tu pula adalah arwah yang kena gantung tadi. So bila diorang semua dah nampak macam tu, apa lagi, lari lintang pukang lah diorang semua ni. Since that day, pakcik tu memang dah serik lagi nak handle mayat yang kena gantung. Sekitar tahun 2000 macam tu, ramai pekerja imigran dari Indonesia dan juga Bangladesh masuk ke Malaysia untuk bekerja. So diorang ni perlu sign satu kontrak in case kalau diorang meninggal, mayat diorang ni akan didermakan kepada pihak hospital. Tak kisahlah punca kematian diorang ni disebabkan diorang ni sakit ataupun kemalangan dekat tempat kerja. Tapi kalau diorang nak mayat diorang dibawa pulang ke negara diorang kena bayar mahal sikit lah. So disebabkan diorang ni tak mampu dan kos nak hantar balik mayat diorang pun mahal, jadi diorang pun setuju lah untuk sign kontrak tadi. Jadi mayat-mayat diorang tadi ni akan dijadikan sebagai bahan
mengajar untuk pelajar medik. Ada satu cerita yang mana seorang bangla ni dia meninggal disebabkan denggi. Jadi pakcik tu dengan kawan-kawan dia pun uruskanlah mayat tu. Masa nak usung mayat bangla tu masuk ke dalam bilik mayat, tiba-tiba ada seorang nurse perempuan ni pengsan. Bila dia sedar, tiba-tiba histeria pula. Diorang pun cubalah baca apa yang patut untuk pulihkan balik nurse tadi. So ada seorang staff dekat situ yang pandai sikit lah bab-bab alam gaib ni, dan aku akan gelarkan dia sebagai Hamid. Dia pun tanyalah nurse tu, sebenarnya awak nampak apa? Nurse tu pun sambil nangis ni, dia pun katalah dia nampak si gula-gula. Masa tu tengah hari lagi kot. Selah mana pula datang benda tu nak kacau kan? Pakcik ni ataupun ayah kepada Puan Syida ni, dia rasa macam ada something dekat belakang dia yang tengah berdiri tau. Masa tu dia punya bulu roma tengkuk dia memang dah cacak dah. Lepas tu Hamid, kawan pakcik ni, kata, kau jangan bergerak, kau duduk situ. Masa tu yang lain-lain yang dekat-dekat pakcik tu semua dah macam dah jauh sikit daripada dia. Diorang macam dah takut tau. And then Hamid ni pun berjalan perlahan ke belakang pakcik tu dan terkam. Tiba-tiba pakcik ni rasa macam ada orang tendang dia sampai dia ni jatuh sungkur ke depan. Bila pakcik ni pusing, dia nampak Hamid tu tengah genggam rambut makhluk yang hitam. Pakcik tu kata muka makhluk tu sebiji macam muka bangla yang meninggal tadi. Yang bezanya rambut makhluk tu agak panjang sikit lah berbanding rambut bangla tu. And then pakcik tu pun tak sedar dan pengsan, dan bila dia bangun dia dah ada atas katil hospital. And then kawan pakcik tadi yang nama Hamid tu, dia katalah yang bangla ni sebenarnya ada something. Maybe benda tu sebagai penjaga dia kot. So dia bawa sekali penjaga dia tu masuk ke Malaysia. Alright guys, itu sajalah perkongsian aku tentang kisah seram ataupun pengalaman yang takkan mungkin dilupakan. Tapi kan, kisah-kisah seram dekat unit postmortem ataupun dekat kawasan hospital bagi aku agak rare ataupun bagi aku agak interesting. Nak pula dekat bahagian postmortem lah. Yelah, sebab diorang ni bekerja direct dengan mayat tau. So mestilah diorang ni ada pengalaman seram, pengalaman yang susah diorang nak lupakan. Mungkin ada yang tengok video aku sekarang ni, ada yang bekerja dekat hospital dan korang ada pengalaman seram yang susah korang nak lupakan, just komen dekat bawah, okay? And yeah, that's it for today, dan aku harap korang suka. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.